Okey, untuk pengetahuan kita, kalau misal kata kita punya temperature selalu naik, kita punya air dalam sistem radiator tu dia selalu kurang, tak semestinya dia ada kebocoran. Jadi bila kita dah check semua tak ada kebocoran pada sistem cooling system tu, kita kena check beberapa barang ni kita kena check. Satu, termostat. Termostat tu kita pastikan dia okey ke tak okey. Dia berkeadaan baik ke tak? Dia buka tutup dengan cantik ke tak? Dia jam ke tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Okey sahabat-sahabat, hari ni aku nak sharekan dengan korang cara macam mana kita nak tukar water pump untuk Proton Persona. Okey, kenapa kita nak tukar water pump untuk Proton Persona ni? Okey, dia punya cerita, dia punya case macam ni Owner komplain yang dia punya air selalu kurang Selalu tu bukan selalulah, dalam 3-4 hari kurang. Dalam 3-4 hari kurang. Macam mana owner ni boleh perasan yang air dia kurang? Pasal bila owner ni matikan enjin, dia punya kipas radiator tu still running lagi Jadi bila owner check dia punya air, owner perasan yang dia punya air ada kurang. Jadi bila owner dah top up air dekat radiator dengan spare tank, owner jalan dalam 2-3 hari still sama lagi perkara yang macam tadi berlaku. Bila mati enjin, dia punya kipas still dia akan running lagi Jadi macam biasa owner top up air pada radiator dengan dia punya tank, lepas top up jalan macam biasa 2-3 hari, dia akan perasan jadi benda yang sama macam ni. Lepas tu kadang-kadang masa owner ni memandu kereta ni, owner ni perasan dia punya temperature dia ada naik lebih daripada separuh Jadi benda ni dah berlarutan lama dah owner kasih tahu. Owner ni pun dah bawa dah pergi workshop untuk check masalah ni Jadi macam biasalah bengkel dia akan check, tengok bengkel pun beritahu dia tak nampak ada kebocoran ke apa. Dia orang dah check semualah cooling system Ada sekali je lah owner kasih tahu yang dia tukar termostat satu. Bengkel tu recommend dia tukar termostat Jadi lepas tu owner bawa, kemudian pun macam tu juga, benda yang sama juga terjadi. Jadi bila owner ni datang jumpa aku, owner ni datang nak servis apa semua, lepas tu dia ada kasih tahulah masalah ni Jadi pun aku pun buat benda yang samalah macam sebelum-sebelum bengkel yang check owner ni punya kereta. Jadi aku pun tak ada nampak kebocoran apa. Jadi bila dengar owner ni punya cerita, dah lama benda ni berlaku, jadi aku cubalah tengok aku buat pemeriksaan yang lebih terperinci, yang lebih detail lagi dengan cooling system Proton Persona ni. Jadi satu persatu kita buka, kita check. Kita nak guna kita punya radiator pressure tester tu pun dah rosak, tak boleh nak guna. Jadi satu persatu kita dah buka, dah check. Jadi kita terjumpa ni dekat water pump ni, dekat area water pump ni, dia ada kesan-kesan kebocoran ni, yang berkemungkinan inilah punca air untuk Proton Persona ni selalu hilang. Okey, kalau kita tengok dia punya water pump ni daripada sebelah bawah, kita tengok ada kesan putih-putih dekat bawah kawasan water pump ni. Kawasan water pump ni, lepas tu dia punya kawasan yang area dekat sebelah bawah ni, dia ada nampak putih-putih ni, kesan air ni, air yang meleleh ni. Jadi yang putih-putih ni kita panggil dia corroded corroded. Tak silap akulah corroded yang putih-putih ni. Kalau besi tu dia berkarat kan, kalau yang aluminium ni dia akan jadi corroded macam ni lah. Kita panggil dia hakisan. Jadi ini adalah kesan-kesan air kesan-kesan air yang kemungkinan besar dia keluar daripada water jacket ni. Kalau kita nampak water jacket ni, dia ada nampak kesan karat dekat dalam tu Air ni mungkin dia keluar sikit sangat dia keluar. Itu pasal owner cakap 3 hari 4 hari baru jadi problem yang macam ni Sebab bila air tu turun keluar sikit daripada water pump ni, besi enjin ni dia panas besi enjin ni dia panas. Bila air tu keluar sikit, dia meresap sikit, dia tak sempat nak menitik ke bawah, dia kena besi tu je dia kering. Kena besi je kering. Jadi tak nampak dia turun menitik dekat bawah. Jadi kita tak nampak dekat kawasan bawah tu ada air. Jadi inilah salah satu sebab punca dia
air untuk kereta ni dia selalu kurang Jadi kita tukar je lah water pump ni Kita tukar je water pump ni. Ini kalau daripada bahagian bawah lah, yang kita nampak daripada bahagian bawah ni. Kalau daripada bahagian atas, okey, kalau kita tengok daripada sebelah atas ni, water pump ni, kalau nampak lubang tu, lubang yang dekat atas water pump tu, ada nampak kesan-kesan air Ada nampak kesan-kesan jejak-jejak air yang kemungkinan besar dia ada keluar daripada lubang ni juga Sebab lubang ni pun selalu water pump dia kalau rosak, dia jarang bocor dekat gasket. Dia akan bocor dekat lubang napas dia ni. Dia ada dua lubang napas ni. Satu dekat sini, satu dekat water pump tu. Water pump punya water jacket tu. Dekat atas tu dah ada satu lubang lagi. Okey, untuk pengetahuan kita, kalau misal kata kita punya temperature selalu naik, kita punya air dalam sistem radiator tu dia selalu kurang, tak semestinya dia ada kebocoran. Jadi bila kita dah check semua tak ada kebocoran pada sistem cooling system tu, kita kena check beberapa barang ni kita kena check Satu, termostat. Termostat tu kita pastikan dia okey ke tak okey. Dia berkeadaan baik ke tak? Dia buka tutup dengan cantik ke tak? Dia jam ke tak? Radiator tengok ada sumbat ke tak ada sumbat. Water pump. Water pump tu biasanya dia ada kipas dekat dalam tu dia punya blade dekat dalam tu berkeadaan baik ke tak? Nombor 4, kita punya radiator fan motor jalan ke tak. Kalau barang ni tak berfungsi dengan baik, jadi kita punya cooling system tu dia akan terjejas, dia akan panas. Dia tak berfungsi dengan baik. Contoh macam kipas radiator tak jalan Bila kipas tak jalan, air dekat dalam sistem cooling system tu dia akan jadi panas. Jadi macam mana air boleh kurang? Air boleh kurang kita kena faham dekat atas radiator cap, dekat atas kita punya radiator tu ada radiator cap. Kalau korang perasan dia ada tulis 0.9 ada, 1.1 ada. Jadi angka tu dia menunjukkan tekanan bar, tekanan pressure yang dekat dalam cooling system tu. Dia akan menolak valve yang ada dekat radiator cap tu. Dia ada valve masuk dengan keluar. Jadi kalau 0.9, kalau tekanan pressure dekat dalam enjin tu dia dah capai dalam 0.9 bar, dia akan tendang valve tu buka. Hasil daripada tekanan tadi, pressure tadi, tak ada benda yang bukakan valve untuk radiator cap tu yang tendang dia pressure, tekanan tu dekat dalam sistem cooling system tu yang panas tu. Dia akan tendang buka valve tu untuk tolak pressure, tekanan wap yang keluar daripada dalam cooling system tu masuk dekat dalam kita punya tank. Jadi bila tank kita dah penuh, bila tank kita dah penuh, dia akan berlimpah keluar. Jadi bila dia dah berlimpah keluar, bila kereta kita sejuk, automatik dia punya sistem vacuum dekat dalam enjin kita tu, dia akan tarik sedut vacuum yang air yang ada yang dekat dalam kita punya tank tu masuk balik dekat dalam. Maknanya dia akan penuhkan balik ruang-ruang kosong dalam cooling system kita tu yang keluar daripada tekanan, pressure, kepanasan dekat dalam enjin tu tadi, hasil daripada sistem vacuum masa enjin kita tu sejuk. Jadi itulah fungsi radiator cap kita yang ada tulis 0.9, 1.1, itu bacaan pressure, tekanan, bar, kepanasan dekat dalam kita punya cooling system tu. Jadinya macam mana ruang-ruang kosong dekat dalam cooling system tu nak penuh? Pasal air tadi yang keluar, yang masuk dekat dalam tank tadi dah melimpah keluar. Jadi bila dia dah melimpah keluar, bila enjin sejuk, sedut, tak cukup masuk dekat dalam. Lepas tu korang tak perasan, korang bawa lagi kereta, jadi balik perkara yang sama, dia tendang lagi, melimpah lagi. Kali kedua lagi banyak kurang air dalam kita punya cooling system. Jadi temperature tu dia akan lagi kuat naik dia pasal air tu dah banyak sangat kurang dia. Jadi korang faham tak? Aku ni melalut-lalut tapi sorry ambil masa korang sikit ambil masa korang sikit sebab aku nak korang faham sebenarnya Okey, jadi untuk sistem yang betul lah, untuk sistem yang betul, untuk sistem yang normal, biasanya dekat tank tu kita akan letak pada level maksimum tu dekat tengah tu ada tulis maksimum. Kita tak boleh isi penuh. Boleh je kalau kita isi penuh, tak ada masalah pun. Tapi kalau korang pakai coolant, rugilah. Kalau korang tak pakai coolant, tak apa, korang letak je penuh-penuh, tak ada masalah tu. Jadi kalau untuk sistem yang betul, yang normal,
kita akan letak separuh dekat tank tu. Level dia ada level kat situ dia akan letak separuh. Jadi bila kita enjin kita tu dah running, dia dah sampai dia punya suhu kerja enjin itu kebiasaannya dalam 89 darjah Celsius hingga 90 darjah Celsius lah, macam tu lah, tak sampai 100 darjah. Jadi thermostat pun dah buka, dia punya radiator cap pun dah buka. Radiator cap tu buka sekejap je, dia buka untuk keluarkan, riliskan sikit pressure dekat dalam enjin tu tadi. Hasil daripada kepanasan wap-wap yang ada dekat dalam tu, dia kena ada ruang napas untuk dia keluarkan masuk dekat dalam tank sikit. Jadi bila dia masuk dekat dalam tank sikit, normal tank tu tak akan penuh dia akan lebih daripada separuh je. Bila sejuk dia akan sedut, dia akan duduk separuh balik. Dia macam tu. Dan dia akan berulang-ulang banyak kali. Macam tu dia punya sistem dia sebenarnya. Jadi tak ada isu lah air tu kurang. Air tu kurang adalah kurang sikit. Bukan masalah kebocoran ke apa. Dalam sistem cooling system kita ni, kalau misal kata dia berjumpa dengan besi yang panas, dia akan keringkan air tu sikit. Tapi lambat lah. Mungkin 3 bulan macam tu air kurang. Lepas tu kita top up sikit 2 bulan 3 bulan. Itu normal lah. Jadi itu sistem cooling system yang betul. Jadi tak ada isu lah air tu kurang, air tu tak cukup. Okey, aku ulang sekali lagi Sebab bila suhu kerja enjin tu dah dapat 80 hingga 90 darjah Celsius lah. Lebih kurang. Jadi korang punya thermostat pun dah buka, korang punya kipas pun dah jalan. Jadi pressure dekat dalam cooling system tu dalam kawalan. Dia tak tinggi dalam 80 hingga 90 darjah Celsius je. Jadi bila dia keluar tu, masuk dekat tank tu, dia level tengah lebih sikit je lah. Dia dalam kawalan. Jadi kalau dia di luar kawalan, bisa kata 90 darjah Celsius ke atas, 100 darjah Celsius, 120 darjah Celsius, tekanan tu kuat. Bila tekanan tu kuat, air dekat dalam sistem cooling system tu, dia akan sentiasa tendang keluar. Tendang keluar, masuk dalam tank, tank berlimpah. Jadi yang normal tu 80 hingga 90 darjah Celsius, dalam kawalan, supaya dia kena ada riliskan pressure dekat dalam cooling system tu supaya kita punya hose tak pecah, kita punya radiator top casing, bottom casing tu tak pecah, kita punya gasket head, gasket yang berkenaan dengan cooling system kita ni tak rosak, tak pecah, tak koyak. Dia lebih kurang macam tu lah. Okey, kalau kita nak cerita pasal cooling system ni sebenarnya dia panjang ada benda-benda yang aku tak ceritakan tadi lah pasal dah panjang sangat dah ni Jadi insyaAllah lah kalau ada masa, ada ruang, nanti aku buat video insyaAllah khas untuk cooling system je, macam mana cooling system tu dia berfungsi. Jadi kita pergi pada point kita hari ni untuk kita tukar water pump Proton Persona ni. Okey, untuk kita tukar water pump ni, kita kena baraikan dulu timing bell Timing bell ni kita kena kasih buka habis. Macam kita nak tukar timing bell, kita kena buka habis. Jadi untuk cara macam mana kita nak buka timing bell ni, aku sediakan link dekat description dekat bawah tu. Korang boleh tengok video tu Video tu aku ada postkan dalam 2 bulan ke sebulan lepas. Cara macam mana kita nak tukar timing bell untuk Proton Persona. Jadi korang boleh tengok link dekat description dekat bawah nanti aku sertakan. Okey, lepas korang barai timing bell tu, lepas korang buka timing bell tu keluar, bolehlah korang boleh terus buka water pump ni Okey, sebelum kita buka water pump ni keluar, kita drain dulu coolant Coolant tu kita keluarkan dulu. Kita buka drain cock ni dekat bawah radiator ni. Kita keluarkan semua air dulu dalam sistem. Kemudian kita buka radiator cap ni keluar, bagi kelancaran air yang keluar dekat bawah tu biar lancar biar laju. Okey, lepas tu kita buka skru saiz 10 untuk water pump ni, dia ada 10 biji. Saiz 10 ni dia ada 10 biji
9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 2 skru saiz besar. Dia punya saiz spanner dia sama saiz 10. Cuma dia punya thread je. Thread dia je saiz 8. Yang ni thread dia saiz 6. Okey, siap dah. Kita keluarkan 10 biji skru untuk water pump tu. Jadi sekarang ni kita tanggalkan water pump ni keluar. Okey, kita keluarkan water pump dia ni. Okey, sebelum kita pasang water pump yang baru, kita bersihkan permukaan tapak water pump tu dulu. Daripada kotoran-kotoran ataupun gasket-gasket gam yang lama tu, kita bersihkan dulu. Boleh guna pisau ataupun standby sandpaper lah untuk gosok. Kita bersihkan betul-betul dulu dekat tapak dia ni, sebelum kita pasang water pump yang baru. Okey, final kita guna sandpaper yang halus ataupun sederhana halus. Kita buat dia punya finishing, bagi betul-betul licin. Jangan ada kesan-kesan lama gasket tu, nanti takut dia terjongkit nanti keluar. Okey, kita agak-agak lah. Kalau dah dapat bersih, dah licin, kalau agak-agak cukup, kita teruskan. Okey, kita buka water pump dia yang baru ni. Ni water pump ni korang boleh dapatkan dekat kedai spare part ada jual, ataupun korang nak cari dekat online pun ada. Tapi kalau korang nak cari, korang cari yang betul-betul water pump. Water pump ni dia tiruan banyak sangat ni. Okey, ni water pump ni owner yang beli. Jadi masa korang beli water pump ni, korang kena pastikan ada sekali dengan dia punya gasket. Gasket untuk water pump ni. Pastikan dekat dalam kotak yang korang beli tu ada gasket untuk water pump ni. Kalau korang beli kat kedai spare part, korang boleh check dalam kotak. Tapi kalau korang beli dekat online, kalau dah sampai gasket tak ada, masalah lah sikit. Tapi gasket ni korang boleh beli je dekat kedai spare part. Tapi jangan sampai korang cari cop halal dekat kotak. Tu dah melampau sangat dah tu. Okey, sahabat-sahabat. Okey, kita masukkan gasket yang baru ni. Okey, kita pastikan gasket ni masuk betul duduk dekat dalam lurah dia ni. Okey, lepas tu kita sapulah gam gasket dekat atas permukaan gasket getah ni. Sapu sikit Jangan banyak-banyak, sikit je. Okey, untuk gam gasket ni pun korang boleh dapat dekat kedai spare part. Gam gasket ni dia ada banyak jenis. Macam yang aku pakai ni jenis Pharmatech ni. Pharmatech grey gum gasket. Ni antara brand-brand yang bagus lah. Tribon, Pharmatech grey gum gasket ni. Dia ada banyak jenis lah. Tengok kat kedai spare part jual jenis yang macam mana. Korang boleh beli. Kalau korang tak pakai gum ni pun sebenarnya boleh. Tak ada masalah. Cuma korang pastikan korang punya o-ring ni cantik.
Permukaan tapak water pump dekat enjin tadi kita dah bersihkan bersih-bersih. Jangan ada kotoran, licin. Kalau kita tak ada gam ni pun tak ada masalah. Kalau kita terus pasang ni, original pun dia tak ada pakai gam. Jadi kalau nak ikutkan yang water pump ni, dia bukan original lah. Gasket original dia bukan getah macam ni. Gasket original dia pakai metal gasket. Dia lurus, dia straight, dia rata. Gasket tu dia duduk dekat atas, dia bukan duduk dalam lurah macam ni kalau yang original. Kalau kita tak pakai gam pun sebenarnya tak ada masalah. Kena confident lah, kena yakin lah. Okey, kita sapu gam ni jangan tebal-tebal sangat. Kita agak-agak je. Kita sapu secukup rasa lah. Okey, kalau dah agak okey gam tu, kita boleh terus pasang lah. Okey, kita pastikan tapak surface ni dah bersih, baru kita pasang water pump. Okey, kita masukkan water pump baru ni. Slow-slow, jaga-jaga. Jangan bagi gasket getah tu terkeluar, terlipat, terpeleot. Nanti tak pasal-pasal bila dah siap, korang dah pasang semua, timing belt semua dah pasang, korang isi air, meleleh pula. Akan dah satu kerja lagi, korang kena buka balik semua. Jadi kalau kita buat kerja yang penting, yang rumit macam ni, kalau boleh kita buat man-man, relax, jangan kelang kabut, supaya kerja kita tu siap, selesai, lancar, sukses. Hasil pun terbaik. Kerja biar sekali, jangan buat banyak kali. Okey, kemudian kita ikat skru set 10 ni. Kalau ada ratchet kecil, pakai ratchet kecil. Takut kalau kita pakai ratchet yang besar, kita tak dapat nak kawal kita punya tangan tu. Takut terlebih ikat ataupun over tighten. Itu yang boleh menyebabkan kita punya thread rosak, loose ataupun skru boleh patah. Kalau boleh water pump ni kita ikat dia melintang. Kita ikat dia melintang, kiri, kanan, atas, bawah. Okey, siap dah kita pasang water pump untuk pesona ni. Jadi kita bolehlah pasang balik timing belt yang kita buka tadi. Yang timing belt tu korang tengok, kalau timing belt tu kalau kurang cantik ataupun dah sampai masa, boleh tukar sekali. Okey, untuk cara macam mana nak pasang timing belt ni, korang boleh tengok dekat description dekat bawah. Aku bagi link dekat description tu, korang boleh tekan link tu untuk tengok macam mana cara kita buka pasang timing belt. Okey, siap dah. Kita ikat skru untuk water pump ni. Okey, kemudian kita masukkan drain cock ni. Jangan lupa bawah radiator ni. Okey, lepas tu air dengan coolant jangan lupa. Lepas korang pasang, dah siap timing belt apa semua, dah siap pasang, pasang tayar balik, turunkan kereta biar kereta ni berada dalam keadaan rata dekat lantai untuk kita masukkan coolant dengan air nanti. Jadi untuk masukkan coolant dengan air tu nanti kita akan bleeding sekali buang angin-angin yang ada dekat dalam cooling system tu. Okey, untuk kita masukkan coolant dengan air dalam radiator ni, untuk kita buang angin, kita buka dulu air filter housing ni semua kita buka keluar. Okey, pastikan kereta dah turun duduk rata atas lantai.
Kemudian kita buka bolt saiz 10. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ada 6 saiz 10. Okey, kita tarik keluar. Okey, sekarang kita buka skru saiz 8 ni Ni dia punya skru untuk bleeding Okey, kemudian kita isi air dekat dalam radiator. Sambil-sambil kita tuangkan air dalam radiator ni, kita monitor dekat skru saiz 8 tadi. Lubang skru saiz 8 tadi. Tengok air yang keluar daripada sini Kalau misal kata buih tu dah habis, kita bolehlah tutup Okey, air tu dah start keluar Maknanya kita monitor air tu, dia keluar cantik, tak ada buih-buih, baru kita tutup. Sekarang ni dia ada buih-buih Jadi dia punya angin dekat dalam tu, dia masih ada angin lagi dalam sistem. Okey, cantik dah dah tak ada angin dah. Bubble-bubble pun dah tak ada. Jadi kita boleh pasang dia punya bolt saiz 8 ni tadi. Ni kita buat ni tanpa enjin start Jangan start enjin, tanpa enjin start. Okey, kita ikat balik. Kemudian paling akhir baru kita masukkan coolant Okey, kita tadi tak masukkan coolant dulu. Pasal kalau kita masukkan coolant dulu, nanti nak melimpah keluar sebab kita nak bleeding. Jadi untuk bleeding tu kita masukkan air dulu. Bila bubble tu semua dah okey, dah cantik, kita dah ikat skru bolt saiz 8 tu tadi, baru kita masukkan coolant. Masukkan coolant dekat dia punya spare tank dengan radiator. Okey, untuk Persona Campro ni, dia leceh sikit lah pasal kita nak kena buka air filter housing, baru kita jumpa dia punya skru untuk bleeding ni Jadi kalau untuk lain macam CPS, Campro rasanya semua air filter dekat sini korang kena buka. Tapi kalau jenis yang air filter yang dekat belakang tu, air filter dekat belakang housing tu, macam Persona ada ke? Persona tak ada Gen 2, Neo, apa ni lagi? Ezora. Ezora. Itu tak perlu buka lah Senang lah, korang boleh buka terus dekat sini je. Tak perlu buka air filter housing Jadi salah satu cara lagi, kalau misal kata kalau korang nak buat bleeding, korang boleh try cara macam ni. Korang isi air penuh dalam radiator ni, lepas tu korang ikat. Jangan habis, ikat separuh. Bila korang dah ikat separuh, lepas tu korang start kereta, bagi enjin running. Bila enjin dah running, bila kipas dah pusing, korang matikan enjin dulu. Matikan enjin, lepas tu korang buka.
Korang buka, kalau misalnya kata air kurang, top up air lagi dalam. Lepas tu korang masuk, cap ni separuh lagi, korang start kereta sampai kipas tu dah pusing. Lepas tu korang mati enjin, korang buka balik. Kalau air kurang, korang top up. Top up, lepas tu korang ikat habis. Lepas tu korang boleh test lah. Test sambil-sambil korang test, korang tengok temperature kalau misalnya kata temperature dia kurang cantik apa semua, korang boleh berhentikan kereta dulu. Lepas tu nanti buka balik radiator cap ni. Kalau air kurang, korang boleh top up air balik. Itu salah satu cara dia lah untuk bleeding buang angin. Kalau misalnya kata angin masih ada dalam sistem, nanti bila korang jalan, korang punya temperature dia akan terus naik. Sebab ada angin. Walaupun korang isi dekat radiator ni, nampak air dah penuh, tapi sebenarnya dia tak penuh lagi dekat dalam sistem tu, sebab angin tu blok untuk air tu masuk. Okey sahabat-sahabat. Okey, tapi masa korang tunggu engine running tadi, masa korang tunggu kipas tu pusing kan, masa korang nak buat bleeding tadi, buka cap radiator tu, korang janganlah on aircon. Kalau korang on aircon, memanglah kipas tu jalan aircon off. Bagi enjin tu dah dapat suhu kerja dia, kipas tu dah jalan, baru kita buka radiator cap. Ini salah satu cara macam mana kita nak buat bleeding selain daripada kita buka skru saiz 8 ni. Mungkin kadang-kadang skru saiz 8 ni tak boleh buka. Tak boleh buka loose ke, kita tak ada spanner ke untuk buka dia. Kita boleh buat cara macam ni Cara macam ni kita boleh buat. Itu cara, salah satu cara macam mana kita nak buang angin dalam sistem. Okey sahabat-sahabat. Okey sahabat-sahabat, siap dah kita tukar water pump untuk Proton Pesona ni. Kita dah letak coolant, kita dah tambah air, kita dah buat bleeding. Jadi setakat ni saja perkongsian aku untuk hari ni. Kalau misal kata korang rasa macam video ni bermanfaat, korang jangan lupa tekan button subscribe tu, komen, like, dan jangan lupa button loceng tu supaya korang tak terlepas untuk video-video akan datang. Okey sahabat-sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.